producer tadi, Tuan Haji Yusnan dah jadi agency manager dah. Di bawah dia pun dah ada 1, 2, 3, 4 manager. So, Alhamdulillah, saya rasa dia really make it. Dan income dia bukan macam dulu yang main orang kata setahun baru lebih kurang dalam 50,000 je tu. Sekarang benda tu dia dapat more than that every month. Okey tadi? More than that yang dia dapat yang yearly tu, waktu dia bekerja tu, dia dah dapat more than that every month. Bagi faham maksud saya? Maknanya lebih daripada 50,000 income setiap bulan sekarang. Okey? Saya pula, saya kena follow dia lah. Saya on the way. Doakan saya. Okay, next. Ini lebih kurang lah. Siapa suka pergi travel? Siapa suka pergi travel? Siapa dah pernah pergi overseas? Okay, dah pernah pergi mana, dek? Mekah ya. Mekah, Alhamdulillah Haji. Alhamdulillah. Saya doakan Haji lah. Gimana dah? Beijing. Jangan coronavirus. Okey. Lagi? Thailand, coronavirus juga. Hafiz? Tak pernah pergi. Singapura? Dah dekat ATM dengan Singapura. Tak pergi juga. Okey, tak apa, lepas ni pergi. Adik nama siapa? Aini. Pernah pergi mana? Tak. Sabah? Tu luar Sarawak. Sabah kan? Lebih kurang dekat lah tu dengan Filipin. Pernah pergi overseas? Tak pernah. Paling jauh pergi mana? Sarawak lebih kurang lah tu. Dia bahasa dia dah lain macam luar negeri tu. Okay, so inilah saya punya sikit-sikit lah perjalanan dengan Prudential pergi mana tu. Taiwan dulu tak ada coronavirus, kita tak takut pun. Taiwan, Melbourne, Jerman, Austria lagi, San Francisco, Las Vegas, Spain lagi. Next. Inilah sebahagian gambar kan. Kalau kat gambar ni kat mana tu? Itu kat Korea. Itu pun ada coronavirus tu. Itu kat Jerman ni, kat London. Okey. Ini jalan-jalan dengan ni kan. Kita ingat lah ni kan. Ni gambar ni. Okey. Next. Right. Siapa kenal ni? Pak Haji ni. Siapa kenal ni Atuk ni? Kenal tak? Kenal? Profesor kan. Dah umur tak dia? Umur dia berapa lebih kurang? 80 lebih. Dia cakap apa? Sekarang telah muncul satu perniagaan Allah baru yang canggih, yang tidak menggunakan modal tetapi mendapat keuntungan berlipat kali ganda, iaitu dalam industri insurance. Profesor ni yang cakap. Dia pada umur 80 dia tak boleh buat dah jadi ejen, tapi dia cakap dia sebenarnya kecewa tak dapat jadi ejen. Wah, sebab untung jadi ejen. So dia beritahu sekarang telah muncul satu perniagaan Allah baru yang canggih, yang tidak menggunakan modal tetapi mendapat keuntungan berlipat kali ganda, iaitu dalam industri insurance. Nanti saya tunjukkan macam mana magicnya dalam industri insurance ni. Okay? Right, next. Okay, kalau cerita pasal cabaran, semua orang ada cabaran dalam hidup, betul? Kalau dalam bahasa Inggeris ni adalah challenges. Apa cabaran dalam hidup? Kalau kata adik, what is your challenges now dalam hidup? Apa cabaran yang dalam hidup? Tak ada cabaran? Kos sara hidup, okey? Maybe sama, okey? Apa cabaran ni? Sama juga lah. Sama juga, kos sara hidup. Banyak sangat ke orang di Sara? Tak ada. Tak ada okey. Shopping Albi, okey. Apa challenges you, Dik? Bangun subuh. Lawyer buruk boleh jadi ejen. Okey, semua orang hadapi tu sebab apa? Kos sara hidup, diri dan keluarga meningkat, tanggungan ibu bapa dan keluarga, kos perbelanjaan anak tinggi. Tanya dengan Puan Nini, kos untuk membesarkan satu anak berapa? 1,500, betul lebih kurang. Bayangkan kalau ada 4 anak, hantar pula sekolah swasta. Tanya dengan Haji Ibrahim, berapa pula iuran sekolah swasta Haji? 5,500 sebulan. Bulan pertama 4,000. Bulan pertama 4,000. Hebat kan Haji? Sebab dia buat insurans boleh hantar anak ke sekolah macam tu. Okey. So tanggungan kos perbelanjaan anak tinggi, harga rumah sangat mahal. Dah beli rumah dah, Dek? Belum. Dah beli rumah dah? Okey, dah beli rumah. Okey, rumah yang paling murah berapa? Rumah yang paling murah berapa? Mana 150,000? Kan? Okay? So maknanya rumah sekarang ni kalau kat KL yang biasa-biasa rumah berapa? Kalau apartmen berapa? 300,000, 400,000, betul? Kalau nak dapat landed punya apa? 500,000, betul? Kan? Rumah punya mahal. Saya bayangkan kalau orang tu beli rumah kalau apartmen tu sebenarnya dia bayar apa? Dia bayar mangkuk jamban, pintu dan tingkap sahaja. Dinding di share dengan orang,
lantai dia share dengan orang. Dia cuma bayar pintu, mangkuk tandas dan juga tingkap. Yang lain semua dia share shilling lantai orang lain. Betul? Dinding orang lain punya. Tapi disebabkan nak hidup yang selesa. Pernah terfikir tak tu? Sian kan duduk-duduk apartment tu semua share. Alright? Okay, kenaikan gaji rendah ataupun gaji dah mati. Okay, siapa kat sini dia naik gaji 10,000 setahun? Naik gaji 10,000 setahun? Oh, Haji Ibrahim jangan. Setahun boleh pergi dah 20,000 naik gaji di Prudential. Okay, kat sini berapa rata-rata naik gaji setahun? 150? 200? Berapa dek naik gaji? Tak ada naik gaji. Kan? Kalau saya dulu waktu saya GM, gaji saya naik pun tak banyak, 400. Itu pun dada dah kembang dah, naik gaji 400. Sebab waktu tu Haji Usnan naik baru RM50. Jadi saya dapat 400 rasa macam, oh banyak aku ni. Okay? So sebenarnya tak banyak pun 400 tu. Okay? Kemudian dari segi masa, kebebasan masa. Bila kita bekerja dengan orang, masa siapa punya? Masa siapa punya? Bos yang punya. Sampai kita tak boleh lapar selagi belum pukul 1. Betul? Selagi belum pukul 1, you jangan nak lapar. Dan bila pukul 2 tu makan terkocok gacah, you kena masuk balik office. Teruknya lah hidup kita. Orang susunkan. You boleh cuti sekian-sekian. Cuti yang ni tak boleh. Hidup ni kita teruknya. Betul? Semua orang susunkan sampai macam tu. Perasan tak? Sampai macam tu. Kena masuk kerja sekian-sekian. Dan punyalah kita servis kereta untuk siapa? Untuk company sebenarnya. You servis kereta, you bayar untuk tayar tu. Dia punya bunga tayar untuk pergi office. You bangun pagi pukul 5 pagi semuanya untuk orang. Betul tak? Itu sebenarnya. Beria beli kereta. Tapi semuanya untuk company sebenarnya. Sebab kita nak pergi kerja guna kereta tu. Nampak eh? Right. Kemudian apa lagi kita punya cabaran? Hutang tertunggak. Punyalah banyak. Kan? Makin lama makin banyak hutang. Pening. Itu yang ramai sekarang ni orang depressed. Setuju tak? Ramai orang dah jadi mental depressed sebab hutang banyak. Bukan makin sikit. Sejuk tapi dia tak buka aircon pun. Okey. Kemudian tiada simpanan walaupun bekerja bertahun. Okey, saya nak tanya, simpanan ada berapa ratus ribu sekarang? Cerita lah. Kan? Kalau EPF tu tak asyik lah kan? Yang simpanan dia memang cash punya. Ada banyak tak? Takut kita tak dapat nak menyimpan. Alright? Okay, next. Saya simpan dengan Prudential. Simpan dengan Prudential. Berbangga saya ada orang simpan dengan Prudential. Okay, kita tengok sekarang ni kos hari hidup. Tengok ni, kos perbelanjaan anak seorang. Tadi lebih kurang 350, 500 orang. Campur kos pendidikan anak, campur kos tanggungan anak ke adik-beradik ke. Maknanya satu anak tu yang betul lebih kurang 1,000. Kalau 4 anak 4,000. Belum anak tekak bini, anak tekak laki. Tu anak juga. Kan? Yang nak dikira. So duitnya tak cukup-cukup. Okay? Kemudian hutang tertunggak apa dia? Loan, personal loan. Lagi? PTPTN, kredit card. Weh, bergaya kan main tapi semua kredit card. Tengok. Aset pula beli rumah. Apartment. Harga 250,000 hingga 300,000. Itu yang saya kata dapat cuma mangkuk tandas dan juga pintu dan tingkap. Yang lain semua share. Bayar 1,500 sebulan. Betul tak? Kemudian kalau double story dah main 3,000 sebulan, 2,500 sebulan. Macam mana? Macam mana nak beli rumah yang landed punya? Gaji kena ada berapa kalau 3,000 sebulan? Kenalah ada 10,000 sebulan. Mana nak cekau? Betul tak? Right? Next. Okay, saya nak tanya ni soalan cepu mas ni. Berapa rasa-rasa nak sebulan gaji sebenarnya? Nak berapa? Kalau diberi pilihan, nak gaji berapa dik? Tak tahu. Payah ni tak tahu. You nak berapa? Kalau diberi pilihan nak gaji berapa? Nak lebih daripada sekarang. Alah berapa? Kan ada figure tiba-tiba malaikat kata alhamdulillah dia doakan Juta-juta. Juta sebulan. 50,000. Boleh lagi? Nak 50,000? Lebih kurang 10,000. Takut nak letak ribunya. Kan? Kalau diberi pilihan, you nak gaji berapa yang you rasa sesuai dengan diri you sekarang? Yang you rasa okey dengan diri you sekarang? Yang you rasa macam, wow, aku akan tidur lena dengan apa yang aku ada. Okay? So ada orang dia rasa dia nak 20,000 sebulan. You rasa you deserve tak untuk 20,000 sebulan? You layak tak untuk dapat 20,000 sebulan? Soalan saya. Tak layak.
Jangan. Sebenarnya siapa-siapa yang datang malam ni, sebenarnya all of you layak untuk dapat 20,000 sebulan. Kat sini memang itu biasa-biasa 20,000 tu. Okay? Yang tak biasa kalau 2,000 sebulan tu kurang biasa. Kat sini more than that. Kat sini kalau you ada impian nak 50,000 sebulan, inilah tempat dia. Nanti kita cerita macam ni you buat duit. Right? Okay, next. Okay, kenapa kita kena berniaga? Kenapa kena berniaga, dek? Siapa nama you ni? Yang pemalu sangat ni? Syifa. Okay. So, kenapa kita mesti berniaga? Orang kaya-kaya biasanya dia berniaga kan makan gaji? Berniaga. Kenapa kena berniaga? Sebab kita nak income tambahan. Lagi, kita nak, kalau kita ada anak, kita nak dapatkan dia pendidikan yang terbaik. Semua orang hantar dekat Facebook anak 9A, 10A, 11A, betul? Tak ada lagi yang 11E hantar dekat Facebook. Gembira ke? Tak ada kan? Semua yang A yang banyak. Kemudian nak simpanan. Kemudian mampu nak beli rumah selesa. Tak nak hutang. Kalau boleh nak melancong. Teringin tak nak pergi tempat yang saya pergi tadi tu? Teringin kan? Orang kata London, Paris, New York. Allah, semua dah sampai kan? Seronok kan? Dulu saya orang kampung tak terfikir pun. Tapi bila dengan Prudential tiba-tiba macam boleh banyak lagi. Boleh banyak lagi pergi. Betul tak ni? Pernah terfikir nak pergi Santorini macam syurga, betul? Right. So, sebab kita ada impian, sebab itu kita perlu berniaga. Okay, next. So, impian semua untuk orang yang kita benci ke untuk orang yang kita sayang? Bila mana kita ada impian untuk orang yang kita benci ke untuk orang yang kita sayang? Untuk orang yang kita sayang. Ada impian untuk orang yang kita sayang ke orang yang kita benci? Orang yang kita sayang. Ada impian? Ada. Siapa orang yang sayang? Oh, mak. Bukan mak mak dah ada isteri dah? Belum. Okey. You dah ada suami? Tak ada lagi. Ada orang bertemu jodoh di Prudential Okey. So, impian semua orang sayang. Untuk apa? Travel, bercuti. Kan? Ni saya share sikit lah. Saya dengan adik-adik saya ada 9 beradik. So, saya pergi overseas dengan Prudential banyaklah ke Europe tu. Jadi, bila pergi overseas tu, saya main dengan bunga tulip. Saya tunjuklah gambar, saya tunjuklah video. So, saya tunjuk kat dia orang gambar bunga tulip. Dia orang kampung, umur pun dah 50, umur pun dah ada 60. Dia kata, dia panggil saya kat kampung Net lah. Net. Dulu kecil badan saya, kurus sebab tak ada duit. Okay? So, dia cakap dengan saya, Net, bawa lah bunga tulip ni balik. Bawa lah benih dia, boleh tanam kat sini. Sian orang kampung tak tahu apa-apa. Saya kata, mana boleh? Kat sana cuaca dia lain. Saya kata, kalau bawa balik benih pun confirm tak boleh hidup. Bawa lah. Dia kata, tak boleh. Dia ni keras sikit daripada bunga ros je, saya kata. Bila mana kita bawa balik pun dia akan rosak. So, saya cakap dengan dia macam ni lah. Boleh tak? Saya kata, Angah, Aci, Alam, semualah adik-adik saya ni, yang 8 orang ni. Doakan saya. Doakan saya, mudah-mudahan saya ada rezeki. Nanti, satu hari nanti saya nak bawa semua pergi tidur baring atas bunga tulip. So, Alhamdulillah saya akan bawa diorang fly ke Istanbul pada 12 bulan 4 ni. 8 orang. Saya tak pernah fikir pun nak buat benda tu. Tapi, Alhamdulillah, diorang akan pergi ke Istanbul dengan saya untuk pergi ke pesta tulip. Pesta tulip pada bulan 4 ni. Okay, so ini family saya. Kan, anak saudara. Kemudian apa lagi? Ni family saya. Ini kereta, kereta hutang lah, biasalah bank kan. Okay, next. Okay, kalau kita tengok dari segi perniagaan, ini yang banyak orang tengok. Di sebelah kanan ni apa dia? Perniagaan yang biasanya orang buat bisnes apa dia? Konvensional. Dari segi modal dia sederhana ke tinggi. Sederhana kalau contohnya apa kalau konvensional? Orang jual burger. Kalau nak buka stall burger, berapa kena ada modal lebih kurang? 5,000. Nak buka kedai runcit, kurang-kurang kena ada 50,000. Kalau tidak, kedai runcit tak penuh dia punya barang. Betul? Kena ada stok. Betul tak? Lagi? Apa lagi? Bisnes-bisnes yang konvensional, tradisional. Butik, dropship, kontraktor, konsultan, kan? Kemudian restoran. Biasa kan tengok restoran kan? Tiba-tiba restoran ni viral. Pernah tengok tak restoran Fiza apa? Fiza Mawar. Fizo Mawar. Viral kan sebelum tu kan? Sekarang viral dah tutup dah. Dah tutup dah. Kan? Risiko dia ada juga. Risiko dia ada juga sebab kalaulah kata mula-mula sedap dari segi masakan dia, bila tak sedap, bila tukang masak dia lagi dia viral ke lain. Lama-lama bisnes pun
tidak menjadi. So sebab itu kajian menunjukkan 9/10 yang buat bisnes yang konvensional ni kurang berjaya. Jarang saya jumpa kalau orang Melayu ada kedai runcit, tiba-tiba lepas 10 tahun terus ada pasar raya Giant. Mula dari kedai runcit, lama-lama dia ada pasar raya Giant. Jarang saya jumpa. Okay? So kita tengok pula yang di sebelah kiri saya. Bisnes apa tu? Bisnes apa tu? Franchise. Contoh apa? KFC, McD, 7E, lagi Petronas. Kemudian apa lagi? Subway. Banyak lagi kan? Sikit resepi. Tapi apa problemnya? Modal besar tak? Modal besar gila kot. 1 juta, 2 juta. Siapa nak pinjamkan kita? Siapa nak bagi kita loan 1-2 juta? Betul tak? Tetapi di mana-mana pun kalau you buka franchise business ni, ada orang tak? Ada customer tak? Memang ada. Kenapa dia ada? Sebab dia very powerful dari segi dia punya branding, marketing, billboard. Sistem dia sangat canggih. Saya pernah makan KFC di Pakistan. Waktu saya pergi ke Lahore, ke Islamabad, rasa dia sama, dek. KFC yang dekat sini dengan di Pakistan sama. Kan? Kemudian kau dah pergi Mekah kan? Rasa kan KFC kat sana kan? Dia panggil KFC Dajjal. Tak silap saya dia tulis. Kan? Rasa dia sama tak yang kat Mekah dengan kat sini? Tak makan. Okey. Sama, dek. Sama. So sebab dia ada satu sistem, walaupun pekerja dia bertukar 10 kali pun rasa dia sama tak? Sama. Sekejap Nepal ni bekerja, sekejap Bangladesh ni kerja, still rasa dia sama. Dan kajian di dunia menunjukkan siapa yang join bisnes franchise ni 9/10 dia akan jadi kaya raya. Confirm berjaya. Kalau Hafiz diberi pilihan nak buat bisnes franchise ke bisnes konvensional, confirm franchise. Tapi pensan nak modal, betul? Tapi saya nak beritahu ada satu magic. Sebenarnya next, tahukah anda takaful juga adalah salah satu cabang perniagaan franchise? Rupanya insurance business, takaful business adalah franchise business. Orang tak tahu. Dia punya modal dia sangat rendah dan juga sistem dan branding dia dah very powerful. Ejen-ejen di Prudential tak pernah pun kena bayar billboard yang berharga 300,000 sebulan untuk sewa. Tak pernah. Branding dia sama, logo dia sama. Logo Prudential di Kota Baru dengan logo Prudential di KL sama. Tak ada pula di Kota Baru orang tu pakai tudung. Tak ada. Kan? So, sama saja. Dia punya plan dia pun sama. Kat Sabah pun sama. Dekat Johor pun sama. Dekat Penang pun sama. Logo dia sama. Itulah hebatnya sebenarnya dalam industri insurans ni, rupanya franchise. Dan siapa yang buat confirm jadi. Buat benda tu betul-betul confirm berjaya. Tahu tak berapa modal? Berapa modal nak dapatkan franchise license daripada Prudential? Tahu tak? Tahu tak? Kalau tadi kita nak buka franchise KFC 2 juta. So kalau kita nak buka franchise dengan Prudential agak-agak berapa juta? You nak ada lesen franchise dengan Prudential, agak-agak berapa juta? Next. Okay, ini franchise kan. Dia ada penjeramaan, sistem piawai, sikit resepi. Uniknya modal yang amat kecil, sangat kecil. So siapa yang nak join Prudential, nak dapatkan franchise license, hanya bermodalkan RM165. Kena loan bank ke, dek? Kena loan bank tak? Dek, kena loan bank tak RM165? Tak kan? You ambil 2 kertas peperiksaan, iaitu PCE, Pre-Contract Examination, RM80, dan Takaful Basic Exam, RM80. You dah dapat, you lulus, you dapat lesen. Wow, besar lesen tu. Itulah yang menjadikan saya sekarang, itulah yang menjadikan Tuan Haji Ibrahim sekarang, itulah yang menjadikan sahabat-sahabat kita di Prudential sekarang. Hanya bermodalkan RM165 tu. Exam dia sangat senang. Tekan komputer, confirm lulus. Confirm lulus, sangat senang, jangan takut. Tapi you dah dapat franchise license. You dapat sistem, you dapat support sistem daripada Prudential. Sebab dulu kita pakai borang, sekarang tak. Memang kena pakai iPad saja. Okay, next. So, kelebihan dalam takaful apa dia? Risiko rendah, dek. Tak payah nak loan bank, betul? Kemudian profit margin yang tinggi. Nanti saya cerita dengan you macam mana dia punya commission dia gila. You tak tidur you malam ni. Tak tidur, balik ni memang tak tidur lah. Kemudian tidak memerlukan stok. Tak ada yang nak usung. Contohnya kalau orang dulu-dulu apa tu, jual apa? Jual Tupperware. Nak kena juga usung Tupperware tu kan. Kalau jual apa lagi? Apa tu yang kecantikan badan tu, nak kena bawa juga tu yang body apa tu? Apa benda lah? Premium beauty semua tu kan.
Ni kita tak ada, tak perlu. Smart-smart je insurans, tengok kan. Smart Haji Ibrahim. Oh, walaupun umur kan. Walaupun dia pelupa tapi dia still muda. Uban pun tak ada. Sebab dia tenang. Hanya bawa iPad pakai tie. Oh, smart. Okay? So tidak perlu melobi rasuah. Saya dulu dalam construction. Bukan. Saya dalam construction nak dapatkan job kena rasuah. Nasib baik saya ni bukan kaki tu. Kalau tidak, ya Allah, banyaknya dosa. Okay? Banyak tau main rasuah kalau dalam construction. Kemudian perniagaan boleh diwarisi, dek. Perniagaan boleh diwarisi. Katalah bila you dah jadi manager di Prudential ataupun you jadi agent pun, kan? Kalau lah kata kita ni Tuhan panggil dah sampai time. Dan waktu tu income you dah 50,000. So 50,000 tu family you dapat forever selagi you punya agensi hidup. Agensi you bergerak. Tu yang hebatnya. Perniagaan boleh diwarisi. Kalau kita kerja dengan orang, kita dah mati, duit kita pun mati sekali, betul? Ada majikan kita kata, nah, ini arwahnya dulu gaji dengan saya 5,000. Jadi bila arwahnya meninggal, still dapat gaji 5,000 sampailah awak meninggal. Ada macam tu? Tak ada. Hanya di Prudential yang macam tu. Hanya di Prudential yang income boleh diwarisi. Okay? Dan dia adalah recession proven. Kenapa? Bila orang angkat dan tak ada duit, sebenarnya orang banyak stres, orang banyak sakit. So insurans dia perlu tak? Dia perlu. Dia takut untuk tak bayar insurans. Takut. So insurans dia akan jaga juga walau macam mana pun. Okay? Next. Okay, kita tengok punya ramainya umat Nabi Muhammad ni, punya ramainya population yang ada dekat Malaysia ni. Ini population, dia kata tahun 2016 hingga 2020 akan naik di Cyberjaya jadi 100,000 ke 200,000. Okay, kalau di Klang Valley saja penduduknya ada lebih kurang 7.2 juta. 7.2 juta. Terengganu 1.25 million, Pahang 1.6 million, Perak 2.5 million, Kelantan 1.89 million dan Kedah 2 juta. Dan purata kelahiran bayi baru lagi lahir berapa agak-agak? Setiap hari lahir baby lahir berapa agak-agak? 500,000 newborn every day satu Malaysia. Setiap hari. So begitulah besarnya sebenarnya kita punya market. Sebab di Prudential kita punya klien daripada baby dalam kandungan yang berusia 12 minggu sehinggalah orang berusia 69 tahun. Besar tak market kita, dek? Gila babi besar. Betul. Sebab kalaulah kata orang tu jual barangan bayi, limited tak dia punya market? Hanya orang yang ada bayi saja yang akan beli. Betul. Kalau orang tu jual buku pun limited juga. Okay, kalau orang tu jual apa? Jual kad kahwin, printing, limited juga dia punya market. So market kita bila kita buat insurans ni very huge. Daripada baby dalam kandungan 12 minggu sehingga orang berusia 69 tahun. Seolah-olah semua orang yang kita jumpa tu adalah kita punya, boleh jadi kita punya klien. Besar tak? Tak perlu dapat sampai 1 juta klien seorang, tak perlu. Ada MDRT beritahu kalau you boleh jaga 300 klien you kaya lah. Kalau you ada 300 klien sahaja dan you boleh jaga, you akan jadi kaya raya. Macam saya sendiri, klien saya daripada anak seorang sampai anak 7 orang semua ambil dengan saya. Okay? Sebab di sebalik kita ni sebenarnya kita ada 200 orang menanti kita. Kawan. Simple dekat dalam ni je, kita tak tahu daripada ramai yang ada ni berapa orang yang ada comprehensive insurance. Ramai yang tak ada. Semua ada insurance kereta motor je. Betul tak? Kalau cerita pasal medical insurance ke ataupun life insurance yang 100-200 ribu, ramai yang tak ada. Orang Melayu especially, orang Melayu. Okay, orang Melayu ni memang rendah sikit kalau cerita pasal insurance. Yang dia tahu dia cuma ada khairat kematian kat kampung. Ke tak ada juga khairat kematian kat kampung? Ada tak? Bayar tak khairat kematian? Bayar. Berapa you bayar khairat kematian? Ayah yang bayar. Okey, di kampung saya khairat kematian hanya RM12 setahun. Ya, RM12 setahun dan dapatlah kalau kata kita meninggal, kita dapat RM900 sumbangan untuk kain kafan dan sebagainya. Itu baru khairat kematian. So insurans takaful ni dia besar sikit. Dia lebih besar daripada khairat kematian.
Okay, nak main juta-juta, ratus-ratus ribu, bukan 900. Okay, next. Ini belum lagi cerita harta pusaka. Kan, kecoh baru-baru ni kan, viral abang kan, arwahnya kan. Pasal faraid kan. Yang ni nak rebut ni, yang ni gini pula kan. Bukan faraid tu tak betul, betul. Tapi hati manusia ni tamak. Hati manusia ni tak boleh tunggu, tak boleh sabar. Jadi sebab yang hidup ni nak teruskan kehidupan. Macam nak teruskan? Kalau duit tu kena dulu ke amanah raya nak difaraidkan. Arwah abang ipar saya sendiri meninggal 2 tahun baru kakak saya dapat bahagian dia. 2 tahun. Takkan nak suruh anak berhenti makan 2 tahun. Takkan nak suruh anak stop dulu sekolah 2 tahun. Tak boleh. Tapi kalau dia ada insurans, kalau dia ada takaful, yang mana kalau meninggal sahaja dalam tempoh 14 hari kita submit claim dah dapat dia punya pampasan. Boleh guna untuk teruskan hidup. Bagus tak? Bagus ke sangat bagus punya takaful ni? Sangat bagus lah. 14 hari jadi duit dah masuk dalam akaun pewaris. Tak perlu nak faraid sekarang ni. Bila mana akta hibah, tak perlu nak faraid langsung. Duit dapat terus. Tak ada nak faraid. Dulu punya insurans kena faraid. Sekarang tak. Right? Next.